ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati seekor bangkai kambing yang dihadiahkan kepada Maula Maimunah daripada sedekah. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu tidak manfaatkan kulitnya? Mereka menjawab, ia adalah bangkai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya diharamkan makanannya sahaja. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir zunubi ighfir zunubi ighfir zunubi fa innaka غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami di Kuantan Pahang 89.6 FM. Dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami 9 malam bertemankan saya Faiz Haji Osman. Seperti biasa setiap hari Selasa 9 malam kita bawakan satu pengajian ilmu program baharu tahun 2021. Kalau anda dah dengarkan minggu lalu kita dah bawakan pengenalan untuk program Bicara Adab bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Kita bicarakan tentang pengenalan apa pentingnya kita kena belajar adab sekarang ini. Jadi malam ini kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita dalam Bicara Adab menerusi kitab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun berada atas talian bersama-sama dengan kita pada malam ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. DJ Faiz apa khabar? Sihat? Sihat Alhamdulillah Ustaz. Untuk malam ni kita nak terus ikuti pengajian ilmu kita sambil sahabat kita boleh dengar dekat radio. Mereka juga boleh tonton. Ada dua saluran kita sediakan di Facebook IKIM FM. Kita juga sediakan menerusi saluran YouTube
kami IKIM. Anda boleh sertakan komen anda dekat situ, soalan-soalan lah berkaitan dengan bicara adat. Dan malam ini kita nak memberi tumpuan. Fokus kita awal ini sebab kita nak mengaji kan dalam Taman Ilmu di Radio IKIM ini. InsyaAllah kita nak bicarakan bersama dengan Ustaz untuk kupasan tajuk kita, adab menghadiri majlis ilmu. InsyaAllah kita nak dengar sama-sama pengajian ilmu kita. Saya kira silakan Ustaz untuk sambungan bicara kita dalam bicara adab minggu ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kefahaman yang benar. Juga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita lakukan ini sebagai ibadah dan ia jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi 'ilmika aw qad kan. نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang dimuliakan DJ Faiz hafizahullah ta'ala wa mata'ahu bisihatin wa afiyah. Mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua dikurniakan rahmat dan kasih sayang serta dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penjagaannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita bertemu kembali dalam siri pengajian bicara adab kita yang membicarakan berkaitan dengan adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam pada keadaan-keadaan yang tertentu. Dan sebagaimana yang kita maklumi, pada awal tahun menjadi kebiasaan kepada kita, sekolah baru nak buka, bahkan semua orang akan mulakan pengajian
di tempat pengajian masing-masing, bermula daripada anak kecil ataupun daripada tadika sampailah ke peringkat universiti. Yang mana kita ketahui bahawasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran bahawasanya orang yang berilmu itu akan ditinggikan darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abbas, satu darjat kepada satu darjat jauhnya itu sehingga 500 tahun perjalanan. Nak bagi tahu orang yang berilmu ini mulia. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Sama tak orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Maka sudah tentu jawapannya tidak sama. Maka ilmu ini satu perkara yang bernilai, bahkan ia merupakan perkara yang diwarisi daripada baginda Nabi SAW. Nabi tidak tinggalkan kepada kita harta, Nabi tidak tinggalkan emas dan dinar kepada kita, tetapi Nabi SAW meninggalkan kepada kita ilmu yang boleh didapati bagi orang-orang yang benar ingin mendapatkannya. Maka di mana kita nak dapat ilmu ini? Sudah tentu kita dapati daripada majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis ta'lim. DJ Faiz sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita belajar tentang ilmu, apa yang kita nak cari dalam majlis ilmu? Sebenarnya, rasanya apa yang kita nak cari? Sudah tentu yang ingin kita cari dalam pengajian ilmu, ataupun kalau kita bincang, kita boleh je baca buku banyak-banyak, boleh jadi bijak tak? Ada orang boleh Allah kurniakan jadi bijak. Tetapi kenapa kita perlu pergi ke majlis ilmu, duduk dengan guru, cari orang soleh? Kerana dalam majlis ada satu perkara yang disebut sebagai barakah. Kita duduk dengan orang alim, dapat keberkatan. Kita duduk dalam majlis ilmu, majlis itu sendiri berkat. Sebab itu, sebelum kita mula perbahasan kita dalam kitab ini, saya ingat apa yang disebut oleh guru kami Hafizahullah Ta'ala, Ustaz Syauqi Ismail. Beliau duduk di Melaka, masa tu kita mengaji di Mesir. Maka dia kata, para ulama sebut kita dapat keberkatan ni DJ Faiz daripada 5 perkara. Yang pertama, kita dapat keberkatan ilmu daripada gurunya. Maka sebab tu kadang-kadang kita tak cerdik, tapi kerana guru kita ikhlas mengajar, kita dapat faham ilmu tersebut. Maka sebab itu bila mengaji, adab dengan guru sangat penting. Nanti pada masa yang seterusnya ataupun pada pengajian akan datang, kita akan bicara pula tentang perkara tersebut. Tapi pertama kita nak sebut, kita dapat ilmu daripada guru. Kita dapat keberkatan daripada guru. Yang kedua, kadang-kadang mungkin guru pun sebab makan gaji je, maka datang. Kalau tak datang nanti kena berhenti pula. Jadi ada kalanya keberkatan itu ada pada pelajar. Jadi guru pun kena jaga adab pula dengan pelajar. Mungkin pelajar itu yang berkat, maka guru pun tumpang berkat pelajar tersebut. Sebab tu dalam kita mengaji, kita tak boleh pandang hina pada sesiapa. Kerana mungkin orang yang kita hina tu, dia tu berkat. Kita ni faham pun sebab dia berdoa pada Allah Ta'ala dan sebagainya. Ada kalanya dua-dua tu tak berkat. Guru pun tak berkat, murid pun tak berkat. Maka para ulama sebut kita dapat keberkatan ilmu pada tempatnya. Sebab itu tempat mengaji ataupun tempat kita belajar sesuatu ilmu memainkan peranan penting. Tak ada orang pergi mengaji. Kat mana mengaji? Dekat disko. Tak akan faham lah mengaji kat disko. Tapi orang cari paling kurang, kalaulah tidak mengaji di masjid, dia akan cari tempat yang tenang. Itu paling kurang. Yang tak serabut, yang tak macam-macam. Maka keberkatan itu ada di tempat. Maka bila nak mengaji, cari tempat yang baik untuk belajar, kerana ada kalanya tempat itu yang berkat, maka kita dapat kefahaman kerana keberkatan tempat tersebut. Ada kalanya tempat kita pun tak baik. Maka di mana nak cari keberkatan? Cari keberkatan pada masa. Sebab tu nanti kita bincang, waktu nak mengaji pun penting. Bila kita nak mengaji waktu yang sesuai, apa yang sesuai mengaji waktu pagi, apa yang sesuai mengaji waktu petang. Jadi tak semua benda kita boleh belajar
pada waktu tersebut. Setiap waktu ada kesesuaian untuk ilmunya. Sebab apa? Sebab otak kita ni pun ada masa segar, ada masa dia fikir nak main, ada masa mengantuk. Jadi ada kesesuaiannya. Yang terakhir, kita sebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalaulah keempat-empat ini kita tak peroleh keberkatan daripadanya, maka carilah keberkatan itu di perkara yang kelima. Di mana? Pada kitab-kitab yang kita baca. Sebab itu bila mengaji, paling baik yang pertama ada kitab. Yang kedua, bukan sahaja ada kitab je penting, tetapi adab dengan kitab pula perlu kita jaga. Jangan letak merata-rata, jangan letak di bawah, jangan letak sesuatu di atas kitab. Kesemua itu memainkan peranan dalam kita mendapat keberkatan di dalam satu pengajian ilmu. Maka tak terkecuali gurunya, pelajarnya, tempatnya, masanya, juga kitab yang kita pelajari. Jadi matlamat utama dalam pengajian ilmu adalah kita dapat keberkatan daripada ilmu tersebut. Sebab tu kita hadir majlis taklim. Kalau semata-mata kita kata nak maklumat, maka kita beli buku banyak-banyak. Kat Shopee pun sekarang dah banyak dah jual buku. Tak payah pergi dah. Tak payah pergi ke boleh, Ustaz. Google pun dah banyak, PDF pun dah banyak. Kalau semata-mata yang menjadikan kita itu hebat di mata manusia dan Allah hanya dengan membaca. Tetapi bukan itu sahaja yang diajarkan oleh baginda Nabi. Ada sesuatu yang kita cari, itulah keberkatan yang nanti membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi untuk permulaan ini boleh buka halaman 390 bagi yang ada kitab. Halaman 390, adab yang ke-40. Ustaz, dah adab ke-40, nak khatam dah ke? Belum, tak khatam lagi, baru mula. Cuma kita punya konsep sebagaimana yang mungkin DJ Faiz dah sebutkan, kita akan melihat mengikut waktu yang sesuai dengan apa yang berlaku sekarang. Jadi kebetulan sekarang ni nak buka sekolah dah. Kemudian pengajian pula mungkin ada memang semualah di atas talian. Betul. Jadi adakah sama cara pengajian kita dalam kelas ataupun pengajian kita secara atas talian? Adakah adab dalam pengajian atas talian ni? Itu yang kita akan bicarakan nanti. Jadi kita sentuh sedikit, mungkin ada 2 minit lagi masa sekitar sebelum kita berehat. Maka kita lihat di antara adab-adab ketika menghadiri majlis taklim. Ketika kita hadirkan majlis ilmu, kenapa kena jaga adab? Tadi kita dah sebut. Kerana ada keberkatan pada majlis itu sendiri. Yang pertama, duduk dengan sopan dan tidak bergurau. Kerana apa? Kerana ketidaksopanan kita dalam kita duduk menuntut ilmu dan kita main-main akan menyebabkan keberkatan itu hilang. Yang kedua, dia mengganggu guru itu sendiri. Guru kita, para ulama sebut, orang-orang soleh ada kalanya mereka ini mulham. Mulham ni apa? Kadang-kadang mereka ni cakap Allah beri ilham. Bila mana terganggu, maka yang mereka nak sampaikan nanti tidak sampai ataupun mereka tak dapat nak sampaikan apa yang sebenarnya mereka nak cakap. Sedemikian juga kenapa kita kena duduk dengan baik supaya fokus kita juga ada. Jadi dalam contoh pengajian kita, katalah mungkin esok saya rasa 20 hari bulan mula persekolahan, walaupun secara atas talian, maka tidaklah menafikan kita tetap perlu punya adab dan kesopanan ketika mengaji. Maksudnya apa? Pakaian kita tutup aurat. Walaupun orang mungkin tak nampak kita dalam pengajian online, mungkinlah cikgu kita suruh tutup semua kamera kan. Tetapi tetap kita perlu menjaga adab kepada ilmu itu sendiri. Maka pakaian kita menutup aurat sekurang-kurangnya, berpakaian walaupun mungkin tak pakai baju sekolah. Tapi mungkin ada di kalangan anak-anak kita nak pakai baju sekolah sebab ayah dah beli. Maka boleh, tak ada masalah. Yang penting dalam keadaan duduk yang sopan. Lebih baik lagi kalau boleh ayah-ayah kita ataupun ayah-ayah dan ibu-ibu sediakan meja untuk pengajian yang sebaiknya pula diarahkan menghadap ke arah kiblat. Itu antara perkara yang baik boleh kita lakukan. Jangan bersembang pula dalam
dalam live kadang-kadang kan kita boleh tulis Chatting. mesej kan. Boleh chatting. Cikgu dia mengajar, dia pula chatting dekat dalam tu. Cikgu pun tak sempat nak tengok dekat situ. Allah. Maka perkara-perkara tersebut akan menyebabkan kita hilang keberkatan daripada majlis tersebut. Dan bila kita tak dapat berkat, apa yang akan terjadi, Cik Faiz? Apa dia yang akan terjadi? Tak faham. Kita tak faham. Nah, itu perkara yang sangat penting. Yang kita nakkan apa? Bila kita hadir ke majlis ilmu, kita dapat kefahaman yang benar. Bila kita tak dapat kefahaman yang benar, maka nanti sesatlah. Nanti sesat. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu perkara pertama. Yang kedua, tidak berbicara ketika majlis ta'lim dimulai, kecuali jika diperlukan. Ini pun penting. Bahkan inilah perkara yang kita kena jaga. Bila mana bermula sahaja pengajian dengan guru kita, tak kiralah guru tersebut Muslim ataupun tidak. Para guru punya hak untuk dihormati walaupun mereka itu jauh. Apatah lagi kalau di dalam. Kalau kata kita duduk dalam kelas, maka sudah tentu jangan bersembang. Jangan kita bercakap-cakap dengan kawan. Jangan buat, mungkin nanti orang sebab kelas online, maka cikgu dia bersyarah di live tersebut. Dia main telefon. Tengok TV pula ke? Tengok TV. Ada orang, mungkin dia pasang on live tersebut, kemudian dia berbaring kat sebelah. Bila cikgu tanya, Ahmad ada ke? Ada cikgu, ada. Sebenarnya dia tidak amanah dengan ilmu. Maka kita punya pengajian secara atas talian yang berlaku sekarang mengajarkan kepada murid untuk amanah sebagai seorang penuntut ilmu. Kalau benar kita nakkan ilmu dan keberkatan, jaga perkara-perkara ini. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang ketiga, membaca doa. Mungkin kita serahkan dahulu kepada DJ Faiz untuk waktu rehat. Saya. InsyaAllah Ustaz, kita nak berehat sekejap. Kembali selepas ini ada banyak yang bakal kita bawakan, bakal kita bicarakan bersama-sama. Jadi anda boleh terus setia bersama-sama dengan kami. Bicara adab kita mengenai adab menghadiri majlis ilmu. Saya harap semua dapat berhalusi sama-sama lah. Zaman-zaman atas talian ni Ustaz, semua orang mungkin masa ada banyak sebab tak perlu keluar ke mana-mana lokasi. Tak boleh pun nak keluar. Jadinya mungkin ada kelas atas talian sama ada ibu, ayah ataupun anak. Jadi semualah kena ada kita sama-sama faham tentang bicara adab ini. InsyaAllah jangan ke mana, berehat sekejap. InsyaAllah. Kembali selepas ini sahabat-sahabat saya dalam bicara adab di IKIM Inspirasi Inforia Islami. فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين في معانيك الأنام قد تبدت حائرين في كونها فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين فضلك الجم الغفير كل من في كونها فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين في معانيك الأنام قد تبدت حائرين يا غياثي يا ملاذي في ملمات الأمور سعد
bercahaya, kasih dan cinta kepadamu, sentiasa merinduimu, yakin percayakan maksudmu, tiada keraguannya. Seluruh makhluk merasa syahdu, wahai wajahmu yang bercahaya, kasih dan cinta kepadamu, sentiasa merinduimu, yakin percayakan maksudmu, tiada keraguannya. Seluruh makhluk merasa syahdu, wahai wajahmu yang bercahaya, kasih dan cinta kepadamu, sentiasa merinduimu, yakin percayakan maksudmu, tiada keraguannya. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda. Terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara adab kita bawakan pada malam ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun, dan bicara kita mengenai adab menghadiri majlis ilmu. InsyaAllah kita nak sambung lagi pengajian bicara adab kita pada malam ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Faiz hafizahullah ta'ala wa mata'ahu bisihatin wa afiyah. Alhamdulillah, kita menyambung kembali perkara ataupun adab-adab yang diperlukan ketika mana seseorang menghadiri majlis ta'lim ataupun majlis ilmu. Jadi tadi kita dah sebutkan dua adab yang disebutkan oleh Said Muhammad Amin bin Idrus di dalam kitab ini. Yang ketiga, kata beliau, membaca doa ketika menghadiri majlis ta'lim. Maka ketika mana seseorang menghadiri majlis ilmu, dia perlu ingat yang memberi faham kepadanya Allah, yang memberi kekuatan untuk dia hadir ke majlis ilmu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika hadir ke majlis ilmu, jangan merasakan diri kita yang paling pandai, jangan merasakan diri kita yang paling hebat, tetapi serahkan urusan kita dalam kita menuntut ilmu kepada Allah. Antara jalannya dengan memperbanyak doa. Maka di sini Said Muhammad Amin bin Idrus memberi antara doa yang dianjurkan untuk kita baca. Selain doa yang kita baca di permulaan tadi, Allah Ustaz, doa yang Ustaz baca tu panjang, tak tahulah, mau dah habis belajar sekolah pun ataupun dah khatam kitab tak tentu hafal lagi. Allah. Contohnya kan. Panjang doa tu. Jadi kita boleh ambil sedikit mungkin doa yang diberikan oleh Said Muhammad Amin. Antaranya apa? Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, kami memohon kepada fahamnya sebagaimana fahamnya para anbiya. Kenapa? Kerana fahamnya para anbiya faham yang benar. Jadi kita minta kepada Allah agar kita mendapat kefahaman yang benar. Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu. Wa zayyinna bil hilmi. Hiasi kami dengan kelembutan. Janganlah kita dah ada ilmu, kita jadi orang yang sombong, kita jadi orang keras kepala. Tapi kita kayakan kita juga ataupun hiasi juga diri kita dengan kelembutan. Wa akrimna bittaqwa. Muliakan kami dengan takwa. Wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimi. Cantikkan kami dengan keafiatan. Saya nak kongsi sikit dengan DJ Faiz dan sidang pendengar. Nanti dalam bab ada beberapa bab yang lain. Said Muhammad Amin pernah pesan dalam pengajian, dia kata apa? Dekat saya masa pengajian, dia kata jangan tinggalkan dalam hidup kita doa dua perkara. Yang pertama afiah, ni kebaikan, keafiatan, dan yang kedua keberkatan. Sebagai contoh, kita nak minta kerja ataupun nak belajar di satu tempat, ya Allah, berikanlah apa yang aku buat ni keafiatan dan keberkatan daripadanya. Sebab apa? Ada kalanya sesuatu yang kita minta sebenarnya kadang-kadang bukan baik untuk kita pun. Jadi mohonlah kepada Allah setiap apa yang kita minta dan kita lakukan, Allah kurniakan daripada perkara tersebut keafiatan
dan juga keberkatan. Ini satu perkara yang penting yang mungkin kita terlepas pandang sebelum ni. Sekarang ni kita berada dalam masa, kita boleh sebut dalam waktu kita sekarang berada dalam ujian. Maka yang kita kena minta agar Allah berikan kebaikan pada kita, Allah berikan keberkatan kepada kita. Mungkin kita tak sesenang yang dulu, tetapi kalau ada keberkatan, insya-Allah ia mencukupi untuk kita dan keluarga. Kemudian disebutkan lagi apa? Allahumma akrimna binuril fahmi, ya Allah, muliakan kami dengan cahaya kefahaman. Kefahaman ni cahaya. Kerana apabila kita faham, maka ia akan mencahayai kehidupan kita untuk berjalan di jalan yang lurus. Wa akhrijna min dhulumatil wahmi, dan keluarkan kami daripada kegelapan waham. Waftah lana abwabar, bukakan bagi kami pintu rahmat-Mu ya Allah. Wanshur alaina hikmatak, sebarkan ke atas kami hikmah-Mu ya arhamar rahim. Itu antara doa yang kita boleh baca. Ada lagi doa-doa yang lain yang mana mungkin kita sudah amalkan. Antaranya Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu mungkin doa yang memang kita sudah jadi rutin daripada sekolah dulu. Adakah sebab kita dah tak sekolah tak boleh baca doa tersebut? Tak. Teruskan membacanya. Teruskan membacanya. Baik. Yang keempat, membawa buku dan menulis faedah yang didengar. Ini penting. Di mana sahaja kita belajar. Baik macam tadi saya ingat DJ Faiz kata bahawasanya sekarang ni yang belajar bukannya anak-anak aja. Sebab bila PKP ni pengajian sangat banyak. Daripada subuh sampai malam. Pilih je. Maka pilih je. Jadi sekarang mak pun ada pengajian, ayah pun ada pengajian, atuk pun ada pengajian, opah pun ada pengajian. Maka apa yang diperlukan bila kita hadir ke majlis ilmu, walaupun kita berada atas talian, terutama lebih-lebih lagi kalau pengajian itu secara berdepan ataupun kita panggil talaqi, bertemu, sentiasa membawa buku dan pen. Untuk apa? Menulis faedah yang didengar. Kita tak nak jadi orang yang mengaji ni angguk je. Angguk. Kadang-kadang bila kita hadir pengajian, kita tengok anak murid ni lagi cerdik daripada guru. Kenapa? Guru datang bawa buku sampai 10. Buku itu, buku ini, buku itu. 2 jam, 3 jam sebelum mengajar, dah buat ulang kaji. Kita datang mengaji ini, angguk je. Buku pun tak ada, pen pun tak ada. Bawa diri je. Lepas tu bila guru mengajar, dia yang angguk. Macam dia pula membetulkan guru tu cakap. Jadi ketika mana kita belajar, pastikan sentiasa membawa buku untuk menulis faedah-faedah. Faedah-faedah ni satu hikmah disebut yang hilang daripada orang mukmin. Maka bila kita jumpa, kita kena tulis. Sehingga dalam pepatah disebutkan apa? Al-ilmu saydun. Ilmu ni apa dia? Ilmu ni adalah buruan. Wal kitabatu qaidu. Yang mengikatnya apa? Kita tulis tu. Kita tulis. Nanti bila kita belajar adab dalam menuntut ilmu, sebagai contoh dalam Ta'limul Muta'allim Al-Imam Al-Jurdani ajarkan kepada kita, jangan tulis kecil sangat. Jangan tulis kecil sangat sampai kita sendiri tak nampak. Sebab apa? Bila kita dah tua, kita akan cela diri kita. Sebab apa? Allah, aku sendiri tak nampak apa aku tulis. Sebab apa? Dah tak nampak rabun. Ataupun nanti mungkin cucu-cucu kita jumpa buku kita, dia pula nanti kata dekat kita sebab tulisan kita. Maka tulisan biar besar, biar terang. Cara menulis pun penting. Jadi disebut oleh penulis, bawa buku setiap kali hadir ke majlis ilmu. Juga salin apa faedah-faedah yang kita dengar daripada guru kita. Apa yang kita faham, kita buat rumusan. Apa kemudian kita kena buat? Kemudian mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain, antaranya keluarga. Ni penting ni. Bila kita balik, bukannya kita tutup buku ataupun lepas habis kelas, sadaqallahul azim ataupun wallahu a'lam.
Oh, kita sebut wallahu alam, kita pun wallahu alam juga. Tunggu nak buka minggu depan baru baca Fatihah balik. Maka itu satu perkara yang kita kena ubah. Baik ayah yang mengaji ke, opah yang mengaji ke, anak yang mengaji ke, semua kita kena ubah. Al-Imam Ahmad Zain Al-Habib Ahmad Zain Al-Habsyi, pengarang kitab Risalah Jamiah, disebutkan mengulang kaji sebelum pengajian 25 kali. Sebelum mengaji di Faiz, mengulang 25 kali. Lepas mengaji 25 kali pula ulang. Ni himmah nama dia. Himmah orang-orang sebelum kita. Kita hari ni mungkin walaupun buku tu sentiasa ada dengan kita. Tak bawa buku kan berat. Tapi buku ada dalam handphone kita. Setiap hari boleh buka. Tapi tak sempat pula buka. Kenapa? Kerana kita takut sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita sudah ditarik keberkatan tersebut. Orang dulu ada 24 jam juga. Kita pun ada 24 jam. Tetapi mereka mampu membuat pelbagai perkara, bahkan waktu menuntut ilmu mereka, itu mereka menuntut ilmu sungguh-sungguh. Tapi kita ada sahaja kesibukan. Hari ini nak mengaji mungkin tak payah pergi jauh-jauh dah, dalam rumah je. Tapi itu pun tidak ada kesempatan. Kemudian yang kelima, disebut apa dia? Memandang dirinya sebagai orang yang paling rendah. Ni penting. Bila kita hadir ke majlis ilmu, jangan rasa kita yang paling cerdik. Dalam kaedah sebut, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu', merendah diri, Allah akan mengangkat kedudukannya. Bahkan permulaan seseorang merasa berilmu itu adalah permulaan kejahilannya. Maka bila kita hadir ke majlis ilmu, kena rasa rendah diri. Kena rasa diri yang paling tak tahu, paling tak reti. Supaya apa? Tengok penulis kata apa? Supaya mendapat keberkatan dari seluruh hadirin. Jangan rasa diri kita lebih baik dari orang lain. Saya teringat kata guru kami, hafizahullahu ta'ala wa mata'ahu bisihatin wa afiyah. Beliau menyebutkan apa dia? Merasa baik itu buruk yang sukar dibuang. Merasa baik itu buruk yang sukar dibuang. Tetapi merasa buruk itu baik. Merasa diri kita lah yang paling kurang, paling hina, maka kerana perkara tersebut, insya-Allah kita akan dapat keberkatan dalam majlis ilmu tersebut. Kemudian yang keenam, tidak menanyakan masalah yang tujuannya hanya untuk menguji pemimpin majlis. Ini juga adab yang perlu kita jaga. Tambah-tambah dalam talian. Kadang-kadang ada orang saja je nak test lah cikgu ni, nak test lah ustaz ni. Betul ke dia tahu jawapan? Maka bertanya soalan dengan tujuan untuk menguji yang mengajar, itu merupakan satu sifat kurang adab pada penuntut ilmu. Itu satu sifat kurang adab. Kita kena ingat, di setiap orang yang berilmu akan ada orang yang lebih berilmu daripadanya. Maka tidak ada faedah ketika mana kita bertanyakan soalan bukan untuk ingin tahu, tetapi kerana ingin menguji pemimpin majlis. Maka para ulama sebut dalam kitab Manhajus Sawi Syarah Usul Tariqah Ba'lawi, dinakalkan satu perkataan. Disebutkan apa? Tak akan dapat ilmu ada dua golongan. Yang pertama, orang yang malunya melampau-lampau. Dan yang kedua, orang yang sifatnya takabur. Kenapa pula malu? Kan malu tu sebahagian daripada iman, betul? Tetapi bila menuntut ilmu, jangan melampau-lampau malunya. Sebab apa? Nanti dia tak nak bertanya benda yang dia kena tanya. Akhirnya tak dapat ilmu. Sedangkan bertanya itu kunci untuk dapat ilmu. Yang kedua tak dapat ilmu siapa dia? Orang yang takabur. Dia rasa dia ada ilmu dah. Dia rasa dia lebih berilmu daripada orang yang menyampaikan. Maka itu juga akan menjadi penghalang daripada seseorang mendapatkan ilmu. Bahkan tengok penulis kata kat situ, kalaulah kita tanya soalan untuk menguji seseorang yang mengajar, apa hukumnya? Haram hukum. Kerana apa? Cuba merendahkan orang.
Yang ketujuh, menghormati pemimpin majlis ataupun menghormati kalau dalam kelas. Sebab itu pendidikan yang kita belajar masa sekolah dulu di Faiz, antara satu perkara yang baik. Apa dia? Bila guru masuk, maka anak murid semua bangun. Maka itu satu benda yang baik. Sebab apa? Diajarkan untuk kita menghormati seseorang yang ingin ajarkan kepada kita ilmu. Walaupun nanti yang mengajar kepada kita itu lebih muda. Contoh pengajian di masjid kan, kalau di sebahagian masjid ada pengajian orang pencen. Kadang-kadang yang mengajar tu mungkin lagi muda, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, yang datang dah pencen 60. Tetapi bila kita bangun sebagai tanda hormat, itu satu perkara yang baik. Maka yang muda menghormati yang tua mengasihi yang muda, itu satu perkara yang baik. Cuma kalau di sekolah ni, yang jadi riuh sikit apa dia? Sebab bila bangun tu semua kursi pun bunyi. Bergegar meja, bergegar apa kelas tu. Sekarang kursi plastik dia tak bunyi kuat sangat. Dulu zaman kita sekolah kursi kayu tu kan. Cukup setahun rosak tu kursi tu. Kemudian yang ke-8, tidak boleh melangkah di atas belakang-belakang para hadirin. Ni kalau kita datang dalam majlis, contohnya di masjid. Jadi kalau kita dah lambat dan kawasan memang dah penuh, jangan langkah-langkah orang sebab nak duduk depan. Sebab apa? Itu kurang adab dalam majlis. Melainkan kalaulah orang yang datang itu orang alim, orang soleh, maka menjadi adabnya kita bangun bagi laluan kepada dia untuk duduk di hadapan. Kemudian yang ke-9, jika di dalam majlis masih terdapat tempat kosong, maka duduklah di tempat tersebut. Kalau ada tempat kosong, contoh di depan ada tempat kosong, dan ada laluan, maka ketika itu kita pergilah duduk di depan. Kita baca terjemahan hadis tersebut. Dia kata apa? Daripada sahabat Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid bersama beberapa sahabatnya, maka tiba-tiba datanglah 3 orang. 2 di antaranya ikut datang menghadiri majlis. Maknanya ada 3 orang, 2 ikut majlis dan 1 lagi pergi, tak duduk dalam majlis tersebut. Maka mereka berdua mengucapkan salam, dan tatkala salah satu dari kedua orang tersebut melihat ada tempat kosong di dalam majlis, maka dia pun masuk mengisi kekosongan tersebut. Sedangkan temannya duduk di akhir majlis dan temannya yang ketiga pergi tidak ikut hadir. Kemudian tatkala selesai dari majlis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku akan mengkhabarkan kepada kalian tentang 3 orang tadi. Salah satu di antara mereka mendekat kepada Allah." Maksudnya dia masuk ke kawasan majlis ilmu, isi tempat kosong. Maka Nabi kata dia mendekat kepada Allah, maka Allah pun dekat kepadanya. Dan orang kedua dia malu kepada Allah, maka Allah pun juga malu kepadanya. Ada pun orang yang ketiga dia berpaling dari Allah, maka Allah juga berpaling padanya. Nak tunjuk ataupun nak beritahu juga kepada kita, bila kita Allah pilih melalui majlis ilmu, ataupun kita tiba tengah semayang, ataupun lepas kita singgah di masjid tersebut, kita tak ada apa-apa keuzuran dan tak ada apa-apa yang kita kejarkan, ada majlis ilmu, maka duduk, kerana ia merupakan tempat-tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sebut sebelum ni, majlis ilmu merupakan bahagian daripada taman-taman syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah selepas ini kita akan sambung lagi untuk beberapa perkara lagi yang kita perlu ambil perhatian dalam adab menghadiri majlis ta'lim. InsyaAllah pada anda semua rakan-rakan saya boleh terus menonton bersama-sama kami dan ikuti di radio untuk bicara adab. Sambung selepas ini, terberehat seketika. Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan menghasilkan banyak karya penting. Antaranya termasuklah Al-Khawas Al-Kabir yang dikenali sebagai Al-Maqalat Al-Kubra, Wal-Rasail As-Sab'in, Al-Mizan, Al-Mizaj dan As-Sibghah. Selain juga Al-Istitmam yang diterjemahkan ke bahasa Perancis pada tahun 1672. Antara sumbangan terbesar beliau kepada teori kimia
ialah pandangannya tentang kandungan logam, dan semua karya ini masih terdapat sehingga hari ini dengan sedikit pindaan serta tambahan sehingga era permulaan kimia moden pada kurun ke-18. Semua penyelidikan beliau dijalankan di makmal beliau di Kufah, Iraq, yang ditemui semula kira-kira 2 abad selepas beliau meninggal dunia, iaitu semasa kegiatan merobohkan beberapa buah rumah di kawasan seperempat kota yang dikenali sebagai Damascus Gate. Antara yang ditemui di celah-celah runtuhan batu termasuklah mortar dan kepingan emas yang besar. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Yap, Inspirasi Inforia Islami, Faiz Haji Osman dekat sini bersama anda untuk bicara adab bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Sarudin Harun. Kita bicarakan berkaitan dengan adab menghadiri majlis ilmu. Kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita pada malam ini. Untuk selanjutnya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Encik Faiz. Semudah-mudahan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang serta pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kita dalam adab-adab menghadiri majlis ta'lim. Apa yang perlu kita siapkan pada diri kita dalam kita menghadiri majlis-majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan taman daripada taman syurga. Kata penulis hafizahullah taala yang ke-11, memperbanyak niat yang baik tatkala menghadiri majlis-majlis ta'lim. Ini perkara yang penting yang perlu diingatkan kepada semua orang yang ingin menghadiri majlis ilmu, baik yang muda, baik yang tua, baik secara individu, baik secara berkumpulan. Sidqun niyah, niat yang baik, jujur dalam menuntut ilmu. Kalau kita boleh lanjut terus ke halaman 394, maka di situ penulis membawakan kepada kita sebahagian daripada niat-niat yang baik yang perlu kita hadirkan ketika mana kita hadir ke majlis ilmu. Antaranya apa dia? Yang pertama, bila kita nak hadir ke majlis ilmu, niat untuk mengikut perintah baginda Nabi SAW. Menuntut ilmu merupakan tuntutan yang telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Maka bila kita niat hadir ke majlis ilmu kerana ia diperintahkan oleh Nabi dan kita menyahut seruan Nabi, maka langkahan kita nanti akan dikira sebagai ibadah. Dan itu tanda kita mencintai Rasulullah SAW. Apa lagi niat yang kita nak datangkan? Dalam hadis baginda Nabi SAW, Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Setiap amal perkara yang dilakukan atas niat. Maknanya DJ Faiz, kalaulah kita melakukan satu perbuatan, hadir ke majlis ilmu, tapi niat kita banyak, niat kita 10 niat, 20 niat, maka akan diberi pahala kepada kita bergantung berapa banyak kita niatkan. Jadi pada satu amal perbuatan, pahalanya boleh jadi sampai 10, 20, 30, bergantung atas niat yang kita hadirkan ketika kita nak hadir ke satu perkara. Jadi pertama, kita niat mengikut perintah Rasulullah. Yang kedua, niat untuk menjaga waktu. Menjaga waktu kita daripada kita melakukan perkara yang tidak berfaedah. Kerana apa? Dalam hadis baginda Nabi SAW menyebutkan, antara perkara yang akan Allah tanya kepada kita nanti di akhirat adalah berkaitan dengan umur kita mana pergi. Ni kita dah kena ingat dah ni. Kita dah kena muhasabah diri kita. Mungkin di kalangan kita dah 30, 40, 50, 60, bahkan 70 tahun sekalipun ataupun 80 tahun sekalipun, kita dah kena muhasabah diri kita. Kalaulah sebelum ni, ini peluang bagi contohnya orang-orang yang mungkin selama ini sangat sibuk dengan pekerjaan di luar. Hari ni mungkin duduk di rumah, work from home, ada sedikit masa lapang. Maka kena ambil kesempatan waktu, mengisi waktu-waktu yang ada, hadir ke majlis ilmu. Mana boleh keluar Ustaz? Boleh hadir secara atas talian.
Maka niat bila hadir majlis ilmu kerana apa? Kerana umur kita nanti Allah akan tanya, mana pergi? Maka nanti adalah sedikit yang kita boleh jawab depan Allah Ta'ala, ya Allah, kami ada ikut pengajian ni. 1, 2, 3, 4. Dan sememangnya kami hadir pengajian ilmu untuk mendapat ilmu dan kerana Allah Ta'ala. Kalau kita hadir majlis ilmu semata-mata nak tangkap gambar, ada orang hadir majlis ilmu dia nak selfie je, alhamdulillah, dan dapat tu je lah. Lepas tu tengok like berapa banyak pula. Tak banyak pula like. Kenapa pula tak banyak like? Fikir pula kenapa tak banyak like. Maka itu satu perkara yang kita kena betulkan. Yang ketiga, niat mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita mengaji kitab-kitab fiqh di Faiz, di permulaan akan disebutkan kenapa kita lakukan satu perkara tersebut adalah taqarruban ila Allah, untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita menuntut ilmu, kita hadir majlis ilmu? Kerana yang kita inginkan kedekatan. Itu satu perkara yang kita kena ambil perhatian. Yang kita inginkan adalah kedekatan kepada Allah dan kedekatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang keempat, niat untuk membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang mulia. Ada kalanya di kita ni banyak sangat dosa yang kita lakukan sampai gelap hati kita. Maka bila kita menghadiri majlis ilmu, kita nak basahkan diri kita, basahkan hati kita dengan ingat kepada Allah. Maka hadir ke majlis ilmu itu jalan untuk membersihkan hati. Dengar perkataan orang soleh, melihat orang soleh. Nanti kita baca dalam kitab adab disebutkan ada 5 perkara yang kita tengok saja dapat pahala. Bahkan mustajab doa. Antaranya siapa? Kita melihat orang alim. Jadi hadir majlis ilmu, melihat orang alim. Waktu tu mustajab doa, tengok orang soleh sahaja menenangkan hati. Menenangkan hati. Jadi niat bila nak hadir majlis ilmu, nak bersihkan hati. Kemudian niat untuk memperbanyakkan jumlah hadirin dalam majlis tersebut. Supaya apa? Supaya majlis ilmu dilihat majlis yang agung. Supaya majlis ilmu kita dapat tumpang padanya itu doa-doa orang yang mustajab. Kemudian yang keenam, niat mendekatkan diri dengan orang alim dan orang soleh. Bila kita selalu datang majlis ilmu, akhirnya orang alim pun kenal kita. Masya Allah, ni setiap minggu datang ni, tak pernah miss pengajian. Maka kita mendapat doa orang soleh tersebut. Orang soleh ni, mereka tak lekang diri mereka dengan doa. Maka sekurang-kurangnya kalau mereka jumpa kita pun, dia nampak kita punya himmah dalam menuntut ilmu, sekurang-kurangnya dia akan kata apa? Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah berkati pada diri kamu. Itu dah satu doa yang sangat bernilai. Kita dapat doa dari orang soleh agar kita dapat keberkatan, itu satu doa yang sangat besar. Yang ketujuh, niat supaya Allah mengangkat darjat. Kan kita dah sebutkan tadi, darjat orang berilmu satu tingkatan ke satu tingkatan sahaja jaraknya sudah 500 tahun. Bayangkan kalau orang itu sentiasa kehidupannya dalam menuntut ilmu. Yang ke-8 disebut di sini, niat untuk mengeluarkan dirinya daripada kebodohan menuju cahaya ilmu. Kerana kebodohan merupakan kemiskinan yang sangat besar. Yang ke-9, niat untuk menyambung tali silaturahim. Kalau kita hadir ke majlis ilmu secara talaqi ataupun bertemu sebagai contohnya, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita niat, kita datang untuk menyambung tali silaturahim. Dan disebutkan apa? Menyambung tali silaturahim itu memperpanjang umur, kata para ulama. Jadi kalau kita nak panjang umur, rajinkan diri kita bersilaturahim. Dan yang ke-10 disebutkan di sini, niat sebagaimana niatnya orang-orang soleh. Ini namanya niat pukal. Niat pukal. Jadi niat ada satu-satu, ada niat banyak. Kadang-kadang tak sempat dah, ataupun kita pun tak tahu dah apa nak niat. Maka niat apa dia? Ya Allah, aku niat hadir ke majlis ilmu sebagaimana niatnya orang-orang soleh dan orang-orang alim, sebagaimana mereka niatkan ketika mana mereka hadir ke majlis ilmu. Sedemikian juga niat yang
aku hadirkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mungkin kita baca lagi 2 nombor 14. Disebutkan di situ mengajak kerabat dan temannya yang tidak pernah hadir ke majlis ta'lim atau zikir untuk hadir. Kalau kita hadir ke majlis ilmu, maka ajak orang lain bersama kita. Antara yang penting untuk kita ajak siapa? Ahli keluarga dan juga sahabat-sahabat dekat. Jadi ustaz sekarang nak ajak pun susah. Maka sekurang-kurangnya kita boleh share. Kalau sekarang ni kan. Sekarang ni kita boleh bagi link di WhatsApp, di Telegram, di Facebook. Ruang yang sangat banyak. Ruang yang sangat banyak ada. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebarkan, kongsikan. Dengan niat mudah-mudahan itu jadi jariah kita nanti di akhirat. Maka Nabi SAW sebut apa? Dalam hadis sabda baginda Nabi, Ad-dalu ala khairin kafa'ilih. Ad-dalu ala khair kafa'ilih. Orang yang menunjuk pada kebaikan seumpama dia melakukan. Kita harapkan perkongsian kita pada malam ini bersama, bahkan yang menonton bersama kita kemudian sampaikan bersama keluarga pula, itu merupakan jariah yang akan terus berpanjangan sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita boleh sebutkan yang ke-15. Ketika mana seseorang itu nak keluar daripada majlis ilmu, baik daripada majlis yang kita sebut secara nyata ataupun secara atas talian sekalipun, maka apa kata Said Muhammad Amin, dianjurkan untuk membaca doa berikut ini. Apa dia? Doa ni kita panggil di tempat kita dengan kafaratul majlis ataupun tasbih kafarah. Apa dia? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita baca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sebut apa? Apa faedah kita baca doa ni setiap kali kita hadir? Maka kata baginda Nabi SAW, barang siapa yang duduk di satu majlis, apa-apa majlis, dan di dalamnya banyak timbul perkataan-perkataan yang buruk. Kadang-kadang macam kita sebut tadi, masa kita mengaji, kita ada sembang dengan kawan-kawan, kita ada cerita perihal orang lain, kita tidak khusyuk dalam kita belajar. Kemudian disebut apa? Yang menyebabkan dosa. Kita cakap benda-benda yang tak elok yang menyebabkan dosa dalam majlis. Maka ketahuilah jika dia sebelum berdiri dari majlis tersebut, sebelum kita berpisah,